استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا يقيم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan pada malam yang mulia ini untuk duduk antara Maghrib dan Isya, dan mudah-mudahan kita manfaatkan waktu yang ada tuan-tuan untuk kita menimba ilmu, dan mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada malam ini dapat memberikan kepada kita peningkatan amal ya dalam kita beramal di dunia, dan juga kita nak meraihkannya untuk di akhir nanti insya-Allah tuan-tuan. Saya masih lagi membincangkan tajuk Qisasul Quran ya, kisah-kisah Al-Quran ya, untuk sama-sama kita perhatikan dan kita tahu dalam Al-Quran itu ada kisah yang perlu kita ambil i'tibar. Al-Quran tak ceritakan suatu benda kecuali ada manfaat yang besar bagi untuk kita ikuti tuan-tuan ya. Kita dah bincang cerita Nabi Adam alaihi salam, yang mana Nabi Adam yang ada musuh dia yang bernama Iblis. Itu kita dah bincang. InsyaAllah pada malam ini kita akan bincang tentang kisah anaknya, anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Qabil dan Habil. Cerita ini diceritakan dalam Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada manfaat yang perlu kita ambil tuan-tuan. Jadi Allah menjadikan di kalangan anak-anak Nabi Adam ini tuan-tuan ya, daripada zuriat Adam dengan Hawa, Allah lahirkan daripadanya pasangan-pasangan kembar ya. Qabil dengan kembarnya perempuan, Habil dengan kembarnya perempuan ya. Qabil tuan-tuan kembar dia agak cantik sikit. Habil bukanlah tak elok, tapi mana kurang cantik sikit ya. Tapi setiap satu perut itu tuan-tuan tak boleh kahwin, syariat ketika itu. Jadi dia kena kahwin dengan bukan satu kelahiran dengannya. Qabil ada pasangan, dia tak boleh kahwin, tapi dia kena kahwin dengan pasangan Habil. Habil ada pasangan, dia tak boleh kahwin, dia kena kahwin dengan pasangan Qabil. Itu dia punya cerita tuan-tuan ya. Jadi mulalah bibit-bibit kedengkian apabila Qabil kahwin dengan adiknya Habil, kurang cantik sikit. Pasal apa? Yang kembar aku ni, kembar pada Qabil ni kena kahwin dengan Habil. Jadi situ dah mula bibit-bibit kedengkian. Dan syaitan yang mana telah berjanji dia akan menyesatkan anak Adam ya. Dan ditambahan pula Allah Subhanahu wa taala meminta mereka ini membuat korban ya, dirakam dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Diceritakan kepada Muhammad, iaitu sebenarnya mereka tentang kisah putera Adam, ibnu Adam.
dengan sebenarnya diceritakan. Idh qarraba qurbanan, Allah minta anak-anak Adam ini buat korban. Jadi korban yang kita buat baru-baru ini tuan-tuan, yang bukan kita saja buat, bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW melakukan korban, cuma mungkin syariat berbeza. Ya, Nabi Adam anak dia buat korban. Ya, korban apa tuan-tuan? Qabil ini dia menanam pertanian, menanam biji-bijiran, ya, berkebun dah. Habil dia ini menternak. Jadi Allah kata, buat mari korban kamu, apa yang kamu ada kamu korbankan, buat mari. Maka Qabil bawalah hasil tanaman dia, bukan hasil yang terbaik, tetapi berbeza dengan Habil, dia memberi ternakan yang terbaik dia bagi. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah terima satu korban, satu lagi Allah tak terima. Sebab apa tak terima? Sebab kurang kualiti. Satu lagi kualitinya baik, maka Allah terima. Maka kata Qabil, oleh kerana Allah tak terima korban dia, dia kata, qala la aqtulannaka, pastinya aku akan bunuh engkau wahai Habil. Habil cerita lain. Dia kata apa? Dia tak provok saudara dia supaya bunuh dia. Dia kata apa? Qala innama yataqabbalu minal muttaqin. Allah terima korban ni daripada orang yang bertakwa. Orang yang tak bertakwa Allah tak terima. Ini kisah tuan-tuan, ya, kisah bagaimanakah cerita Qabil dan Habil yang dirakamkan dalam Al-Quran. Quran ni dia tak cerita detail-detail, dia cerita pengejarannya tuan-tuan. Ya, dia tak cerita daripada awal sampai habis. Dan part tu ya, part bagaimana mereka melakukan korban. Ya. Jadi tuan-tuan, di sini tuan-tuan nak tengok bagaimana dah mula di awal kejadian manusia itu tuan-tuan, adanya manusia ini membawa sifat dengki, sifat hasad dengki, tak puas hati. Bila kawan dia ada nikmat lain, dia tak puas hati tuan-tuan. Jadi berlakulah ancaman nafsu kita tuan-tuan, dia rasuk oleh syaitan sehingga menyebabkan dia nak bunuh saudaranya sendiri. Qala la aqtulannaka, pastinya aku akan bunuh engkau, kata Qabil. Ini peringkat mana jenayah yang besar lah. Bila bunuh ni mana jenayah yang besar. Jadi tuan-tuan, sebab itu dalam Islam kita dilarang untuk adanya sifat dengki. Sebab dengki ini boleh membawa pada maksiat yang lain. Ya, boleh membawa pada maksiat yang lain. Sebab syaitan itu dia tak statik, bahkan dia sentiasa berkembang. Dia punya idea-idea untuk manusia ini buat maksiat sentiasa berkembang. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bersifat jauh daripada hasutan syaitan. Saat Habil mendengar ancaman yang tekad pembunuhan yang akan dilakukan oleh saudaranya, dia menjawab, la in basatta ilayyadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. Sungguhnya engkau wahai Qabil menggerakkan hatimu kepadaku untuk membunuhku. Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kata Habil, kalau kau nak bunuh aku sekali-kali tak akan provok kau untuk bunuh aku, atau aku nak bunuh kau, tak ada. Ya, maknanya dia cool, dia tak melawan tuan-tuan. Sepatutnya Qabil boleh tarik diri bila saudara dia tak melawan tuan-tuan. Macam kita lah tuan-tuan, dia kalau suami isteri kalau selalu bergaduh, isteri ni dia mulut banyak sikit kan, pok-pek kan tuan-tuan. Suami pula kalau lebih melawan jadi panas jadi tegang lah tuan-tuan kan. Jadi kalau suami tu cool, tak apalah, diam. Tak apalah, diam. Dia tahu isteri dia susah, isteri dia duduk di rumah, ya. Dia tahu, jadi dia sabar ya.
maka tak akan berlakulah pertengkaran. Jadi tuan-tuan, provok ini satu benda yang disebut, ya. Bagaimana Habil dia tak memberikan balasan ataupun tak marah, maka dia cool supaya Qabil menarik diri. Tetapi tidak sedemikian tuan-tuan, ya. Maknanya jika kamu menjulurkan tanganmu kepadaku secara zalim, aku tidak akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku tidak menyandang sifat mungkar seperti mana engkau menafikan ketakwaan. Itu tuan-tuan. Jadi kita orang Islam, kita kena ada akhlak ini. Akhlak jangan provok orang tengah marah. Diam. Ya. Seperti dalam adab marah, bila marah tengah duduk, tuan-tuan tidur. Tengah berdiri, duduk. Sebab nak bagi cool, tuan-tuan, ya. Nabi SAW dan Sahih Bukhari mengatakan, "Iza tawajahal muslimani fasayfihimani falqatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim berhadapan dengan menghunus pedang, masing-masing maka membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kata Rasulullah, kalau ada orang nak ada pembunuhan itu, bukan seorang yang masuk neraka, dua orang masuk neraka. Pasal seorang lagi provok dia, lawan. Bila lawan berlakunya pembunuhan. Kata Rasulullah, fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang bunuh dan orang yang kena bunuh juga masuk neraka. Ya. Ya Rasulullah, berkata sahabat, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balal maqtul. Ini orang pembunuh, macam mana juga orang yang kena bunuh? Qala innahu harisan ala qatli sahibi. Kerana orang yang kena bunuh itu sentiasa menggalakkan orang bunuh dia. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, makna dia sikap Habil ni sangat tepat, ya. Dia tidak memprovok saudara dia untuk bunuh dia, tuan-tuan. Habil terus menasihati saudara dia, ya. Bukan setakat dia tak lawan, bahkan dia nasihat. Apa dia kena nasihat? Dia kata, inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u zalimin. Sungguhnya aku ingin agar engkau kembali. In uridu an tabu, aku nakkan engkau bertaubat kembali. Ismi wa ismuka, ya, dari dosa aku dan dosa engkau. Fatakuna min ashabin nar, daripada masuk neraka. Dia kata, ingat, bunuh ni masuk neraka. Wa dzalika jazaa'u zalimin, inilah balasan bagi orang yang zalim. Jadi dia minta saudara dia bertaubat, ya, kembali, iaitu aku ingin kembali menghadap Allah dan keadaan hari kiamat dengan membawa dosa pembunuhan terhadapku dan juga dosa-dosamu sendiri. Jadi kata Habil, kalau boleh taubatlah, janganlah buat benda-benda ni, masuk neraka, tuan-tuan, ya. Jadi metod cara Habil menasihati saudaranya ini, tuan-tuan, sangat bijak. Bijaknya anak Nabi Adam ni menasihati saudaranya. Apa dia, tuan-tuan? Pertama, dia memalingkan tekad jahat untuk membunuh dia. Ya. Perasaan melonjak untuk membunuh tu dia palingkan, ya. Cerita lain supaya tak berlaku, kalau boleh tak jangan berlaku bunuh, kan. Tapi Allah mentakdirkan macam nak buat, tuan-tuan, ya. Aku tidak berbuat salah satu pun keburukan apa kepadamu, kata Habil. Lalu mengapa kamu ingin membunuhku? Korbanmu tidak diterima semata-mata kerana kamu tidak bertakwa, kerana Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Setelah itu Habil menjelaskan kepada saudaranya bahawa ia sama sekali tidak punya niat membunuh saudaranya itu, keinginan untuk membunuh dirinya, kerana Habil takut kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi tuan-tuan, ya, ini beberapa sikap yang kita kena bina dalam diri kita, tuan-tuan, daripada melakukan maksiat. Jadi maksiat lawannya taat. Maksiat lawannya taat kepada Allah. Kalau kita terlajak dengan maksiat, cepat-cepat balik taat pada Allah, kerana taat itu boleh lawan maksiat.
Tuan-tuan, ya, kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari jalan bagaimana kita nak taat kepada Allah. Tapi hawa nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Qabil ni tetap nak bunuh juga. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil ini mengelonjak, mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Nampak tuan-tuan? Jadi di sini kita lihat bagaimanakah nafsu ini, ajakan syaitan ini berperanan untuk manusia ini, menggalakkan dia untuk bermaksiat. Ya, nafsu Qabil membujuk, menganggap dosa tu kecil je. Ya, alhamdulillah aku bertaubatlah. Ya, dia anggap dosa itu kecil. Sebab itu dalam kaedah ulama-ulama sufi dia kata la tahqir dzam, la tahqir dzunub. Jangan kamu pandang hina dengan dosa. Dosa tetap dosa, walaupun ala kecil ya. Ya, kalau kecil ya tuan-tuan, dosa ini tetap dosa. Kita tak boleh kita apa nama, memandang benda tu remeh-temeh. Bahkan kita kena berusaha untuk menjauhi diri kita daripada dosa. Tuan-tuan ya, walaupun benda nampak kecil, benda remeh-temeh ya, tetap kalau dosa tetap dosa. Dia satu aliran yang lain. Sebab dosa itu menyebabkan syaitan memujuk dan lagi untuk melakukan maksiat yang lain. Ya. Jadi tuan-tuan, Qabil membunuh Habil. Said Qutb berkata dengan ayat ini, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Setelah semua ini, setelah peringatan, nasihat, saksi damai dan ancaman berbuat dosa telah pun dibagi tahu, disampaikan oleh Habil, tapi tetap nafsu Qabil menggolakkan hingga terjadinya kejahatan. Nafsunya menganggap ringan segala rintangan, menundukkan segala halangan. Nafsunya mendorong untuk melakukan pembunuhan. Membunuh siapa? Saudaranya sendiri. Akhirnya ancaman berlaku baginya, maka jadilah dia termasuk dalam orang-orang yang rugi. Sebab itu dari akhir itu Allah sebut fa asbaha minal khasirin. Maka Qabil ini termasuk dalam golongan orang yang sangat-sangat rugi. Ya, bila Quran cerita rugi tuan-tuan, rugi betul lah. Bukan rugi takat dunia tuan-tuan, tak apa, boleh konak balik kan. Rugi tuan-tuan, dia kena tipu dia orang 20,000, boleh konak balik tuan-tuan. Rezeki lain mai pula tuan-tuan. Tapi rugi di akhirat, rugi selama-lama-lama-lamanya. Ya. Penyesalan di akhirat, sesal selama-lama-lamanya, tidak ada noktah. Mana sesal situlah, rugi situlah sepanjang masa. Tidak ada noktah, tidak ada titik perhentian. Ini kata akhirat tuan-tuan. Kalau untunglah selama-lama-lama-lama-lama-lamanya. 1000 tahun, 2000 tahun, 1 bilion tahun tuan-tuan. Ya, selama-lamanya, khalidina fiha abada, kekallah di dalamnya, syurga ataupun neraka, selama-lamanya. Itu tuan-tuan ya. Jadi makna kalau buat maksiat di dunia ni tak berbaloi, tak berbaloi dengan siksaan di akhirat tu yang melonjak-lonjak, tak berbaloi tuan-tuan. Itu tuan. Jadi kalau nak malu minta maaf ke orang tuan-tuan, tak apalah, sekejap je malu dunia ni kan. Ya, kita malu nak minta maaf tuan-tuan, aku malu nak minta maaf di dunia, tak apa, sekejap je malu, sehari 2 hari hilanglah malu kan. Tapi nak menanggung di akhirat itu tuan-tuan, ya Allah, selama-lamanya. Jadi sebab itu kita kena muhasabah diri kita tuan-tuan ya.
Jadi bila dah mati tuan-tuan, Qabil ni bunuh Habil, dia tak tahu nak buat apa. Nak buat apa? Ya, ni mayat depan mata dia. Mayat ni lama-lama dia akan busuk. Mayat ni tuan-tuan, orang ni lama-lama dia akan keluar air badan busuk tuan-tuan. Nak buat apa tak tahu. Ni manusia pertama yang mati tuan-tuan. Maka Allah kirimkan gagak mengajar Qabil bagaimana nak mengkuburkan saudaranya. Fab'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawta akhi. Kemudian Allah mengutuskan seekor gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Di gagak ni tuan-tuan ada dua ekor gagak mari, seekor mampus. Bila mampus tuan-tuan dia nak buat apa tak tahu, gagak satu pergi korek tanah, kambuh yang seekor lagi. Barulah si Qabil ni nampak bahawa dia kena tanam saudara dia tuan-tuan. Saat melihat itu Qabil berkata, qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawta akhi fa asbaha minan nadimin. Oh celakalah aku, mengapakah aku tak mampu berbuat seperti mana burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Jadi Qabil pun buatlah seperti mana burung gagak dia tuan-tuan, dia kuburkan saudara dia tuan-tuan, ya. Itu dia. Jadi tuan-tuan, dalam pengajaran kisah Qabil dan Habil tuan-tuan, yang besarnya ialah orang yang iri hati, yang yang jealous, hasad, dengki. Ini suatu benda yang kita kena pelajari tuan-tuan, ya. Sebab itu Allah datangkan kisah ini, Allah cerita dalam Al-Quran untuk sama-sama kita hadam, untuk sama-sama kita ambil i'tibar tuan-tuan. Apa dia iri hati? Iri hati adalah penyakit lama manusia, bahkan sudah bawaan manusia dalam asal usul penciptaannya. Penyakit ini hanya boleh dikengkang atau dilenyapkan dari jiwa dengan iman yang mendalam, pengetahuan Islam yang tinggi. Bukti bahawa iri hati lama, kemungkinan penyakit ini dimiliki siapa juga adalah iri hati Qabil terhadap saudaranya. Jadi tuan-tuan, macam mana nak lawan iri hati tuan-tuan? Hasad dengki ni macam mana nak hilang dia? Dengan beriman pada Allah. Kita dengki dengan manusia tak ke mana. Tapi ingat, dosa di akhirat itu lebih hebat, lebih kekal, ya. Jadi tuan-tuan, dengan sendirinya akan mengikis iri hati tuan-tuan. Kita pun tengok tuan-tuan, yang kita sekarang ni pun tuan-tuan banyak sungguh iri hati. Minta maaf lah saya cerita sikit tuan-tuan, ya. Bukan orang lain juga, kita juga, betul tak? Tuan-tuan, yang pakai kepiah ni tuan-tuan, yang pakai jubah pun tuan-tuan yang sama je. Yang ada ilmu tinggi sikit pandang orang rendah. Orang lain semua tak kena, belaka dia seorang yang kena. Ini tuan-tuan perangai yang tak elok, ya. Ini di kalangan masyarakat kita tuan-tuan, yang kita kena buang tuan-tuan, ya. Ini nak pilihan raya pula, minta maaf cakap tuan-tuan, ya. Puak ini kata puak ini, puak ini kata puak ini tuan-tuan, berlawan-lawan. Ini antara penyubur kepada iri hati. Orang ni kata orang ni, orang ni kata orang ni tuan-tuan, tak habis-habis. Yang tepuk tangan siapa tuan-tuan? Yang tepuk tangan siapa? Tuan-tuan, ya. Orang yang bukan Islam tengok orang Islam gaduh. Orang Islam ni bergaduh tak habis-habis tuan-tuan, ya. Kita ni bergaduh tak habis-habis pasal parti politik je. Ini benda yang kita kena jauhkan tuan-tuan. Sebab itu Allah jadikan masjid, Allah jadikan kiblat. Kita semayang satu kiblat tuan-tuan. Kita semayang dalam satu saf yang sama. Kita semayang dalam masjid tuan-tuan. Apa makna dia? Makna kena bersatu. Kena bersatu tuan-tuan. Kalau kita berpecah, kita tidak akan ke mana begini. Bahkan kita akan dihina selama-lamanya. Bacalah kisah-kisah Islam yang lampau.
Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, tentera salib mari tawan Baitul Maqdis. Sebab apa dia tawan, tuan-tuan? Menang pula salib, tentera salib. Sebab orang Islam berpecah. Ada kerajaan Fatimiyah, ada kerajaan apa lagi tuan-tuan, Mamalik, ya, yang tak mau ikut Abbasiyah. Berpecah. Bila berpecah, maka hinanya umat Islam. Allah bagi kehinaan. Baitul Maqdis berada di bawah kerajaan salib, tuan-tuan. 80 tahun lepas itu baru mari Salahuddin Al-Ayyubi bebaskannya. Dia bebaskan ialah lawan salib. Sebelum tu satukan umat Islam. Umat Islam tidak akan kuat kalau mereka tidak bersatu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita ni kadang-kadang dah masuk perangkap musuh, ya, pasal kita banyak sangat duk berdengki sama-sama kita, akhirnya yang menang orang lain, tuan-tuan, ya. Apa makna iri hati? Iri hati ataupun hasad adalah pembenci nikmat, menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang mendapatkannya. Kalau boleh orang tu kita hilangkan nikmat dia, biar nikmat tu mari kat aku je. Itu makna dengki, ya. Adapun ghibtah adalah tidak menginginkan hilangnya nikmat milik orang lain, tapi tidak membenci keberadaan dan kelenggangan nikmat tersebut. Ghibtah ni mana dia, kita tak mahu orang tu hilang pun, ya. Ya, tapi dia tak benci. Hanya saja engkau menginginkan nikmat serupa untuk diri anda. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Tak boleh hasad dengki kecuali dua benda. Pertama, ya, dia melihat orang alim, ya, bukan dia nak bagi orang alim tu mati tak. Dia kalau boleh dia usaha diri dia jadi alim macam tu, biar dia dapat mengajar. Yang kedua, dia tengok orang yang suka bersedekah, bukan nak bagi orang tu hilang sedekah tak. Dia kalau boleh dia jadi orang kaya, dia nak bersedekah sama. Itu yang dibolehkan, tuan-tuan, ya. Itu nama dia ghibtah, ya. Baik. Iri hati ini adalah sifat yang tercela, ya, menyeksa pemilik, mendorong melakukan sifat-sifat tercela seperti sombong, menolak kebenaran. Karena itu ketika iblis berasa iri hati pada Adam, iri hati ini ataupun hasad ini mendorong iblis bersikap sombong, ya, terhadap perintah Allah. Jadi tuan-tuan, Allah cerita dalam Al-Quran, di antara orang yang kuat hasad dan kini siapa, tuan-tuan? Nama dia Yahudi. Yahudi dan Nasrani. Wadda kathirun min ahlil kitab. Banyaklah di kalangan, ramailah di kalangan ahli-ahli kitab. Lau yuraddunakum min ba'di imanikum. Dia kalau boleh dia nakkan kamu ni jangan beriman, patah balik jadi kafir. Kuffaran, jadi kafir, ya. Hasadan, karena mereka ni hasad dengki. Jadi orang Yahudi, Nasrani, tuan-tuan, pasal apa dia tak suka pada orang Islam, tuan-tuan? Pasal hasad dengki je. Pasal apa Nabi Muhammad tu dia dilahirkan di kalangan orang Islam? Pasal apa tak mereka yang keturunan mereka yang menjadi Nabi akhir zaman? Itu ya, tuan-tuan, dengki dia, ya. Min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ya, banyak di antara ahli kita menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah beriman dengan menjadi kafir kembali, kerana rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maaflah dan berlapanglah darah sampailah Allah memberikan perintahnya. Sungguhnya Allah Maha berkuasa dengan segala sesuatu. Jadi tuan-tuan, Allah menceritakan hasad dengki ini ramainya di kalangan Yahudi dan Nasrani. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan Yahudi dan Nasrani. Karena negeri kita juga pernah diperintah oleh British. British siapa, tuan-tuan? Ramai di kalangan British itu Yahudi. Ya, pasal tu dia berikan kekayaan daripada peringkat awalnya kepada orang bukan Islam, ya, kepada Cina, ya. Tanah-tanah yang diberikan, akhirnya mereka jadi kaya raya. Yang tertindas kita hari ini, tuan-tuan, ya. Ini Yahudi punya kepala otak. Baik. Kemudian Allah ceritakan
Ya, syariat mengingatkan kita dari buruknya iri hati ataupun hasad dengki, kerana Allah berfirman memerintahkan kita hendaklah berlindung kejahatan daripada hasad dengki. Ya, kita diminta berlindung daripada hasad dengki. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, minta lindunglah kamu dengan Tuhan yang mempunyai falak. Falak ni subuh. Min syarri ma khalaq. Minta lindunglah daripada segala kejahatan manusia. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan juga mintalah lindung daripada kejahatan malam yang gelap gelita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan daripada kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada tali-tali sihir itu kan ya, tali-tali yang ditiup, yang diikat. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan minta lindunglah kau daripada orang yang melakukan kejahatan hasad dengki dengan apabila mereka berdengki. Jadi ayat ni secara directnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita minta lindung daripada kita ni terjebak dengan kedengkian ataupun kita didengkikan oleh orang lain. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Minta lindunglah kamu daripada orang yang hasad dengki apabila mereka berdengki. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang hasad dengki, tuan-tuan. Ya, antaranya lagi iyyakum wal hasad. Jauhlah kamu daripada hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulu sayyiati kama ta'kulu an-narul hatab. Ya, sesungguhnya hasad dengki itu akan memakankan kebaikan yang kamu lakukan seperti mana dia api memakankan karat-karatnya. Tuan-tuan, ya, kita asah pisau ataupun kita bakar supaya karat-karat besi itu hilang. Itulah umpama orang yang berhasad dengki. Kerana segala kebaikan dia, sembahyang dia, puasa dia, tuan-tuan, dia tolong orang dia, semua pahalanya dah tak ada, hilang. Sebab dimakan oleh hasad dengki. Kalau mereka berhasad dengki, tuan-tuan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Berhati-hatilah kamu, jauhilah kamu daripada prasangka. Sesungguhnya prasangka adalah perkara yang paling dusta. Wala tahassasu, jangan kalian mencari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan mengintai-intai. Wala tanajashu, jangan berjual beli najash, ya. Wala tahasadu, jangan kamu saling berhasad dengki. Ya. Fakunu wala tabaghadu wala tadabaru, jangan kamu saling marah-marah dan jangan kamu membelakangi, makna bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu bersaudara, ya, di antara kamu dengan sebenar-benar persaudaraan. Jadi Islam mengajak kita untuk balik kepada persaudaraan. Dan inilah kekuatan umat Islam, tuan-tuan. Kita hari ni, tuan-tuan, pasal apakah kita jadi hina? Pasal kita tidak kembali pada kekuatan kita. Kata Syekh Al-Mustafa Masyhur, ya, mursyid mursyid ikhwan muslimin, dia pernah berkata sesungguhnya kekuatan Islam itu pada akidah, yang pertama. Yang kedua pada ukhuwah, kesatuan umat. Kalau tak ada ni, tuan-tuan, maka lemah. Yang ketiga baru silah ni mana persenjataan. Yang pertama dua akidah. Kalau akidah tak sama, tuan-tuan, mana kita akan terhoyang-hayang, ya, terhoyang-haying. Ya. Kemudian hubungan persaudaraan sesama Islam mesti ada kekuatan. Kalau tidak, tuan-tuan, kita akan jadi orang yang hina, tuan-tuan. Sabda Rasulullah lagi, dabbu ilaikumud da'ul umam qablakum. Telah menjalar kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa dia? Al-hasadu, iaitu iri hati. Wal baghdha, benci. Ya. Wa hiya haliqatu amma inni la aqul tahliqu syak.
walakin tahliqud din. Benci, hasad, dengki ni seperti mana pisau mencukur rambut, dia kata. Bukan maksud dia mencukur rambut tu, dia kata seolah-olah dia mencukur kebenaran, mencukur agama. Apa dia? Dengan hasad dengki, dengan marah, ya, dengan bermusuhan antara umat Islam, tuan-tuan. Akhir hadis, tuan-tuan, menceritakan tentang kepada waspadanya kita tentang hasad dan dengki. Ya, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. Orang yang sentiasa berbaik-baik, ya, selama mereka tidak berhasad dengki. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, kita kena bina antara umat Islam, jemaah masjid, ya, dengan kasih sayang. Ya, dengan kasih sayang boleh mengelakkan kita daripada hasad dengki, tuan-tuan. Hasad dengki ini sangat bahaya kepada kita, kesatuan umat Islam, tuan-tuan, ya. Baik, sikit lagi, tuan-tuan, ya. Bahaya hasad dengki kepada orang, kepada diri sendiri, kepada orang sendiri. Apa, tuan-tuan? Pertama, hasad dengki ataupun iri hati mendatangkan duka, kesedihan dalam hati si pelaku. Orang yang buat hasad dengki tu dia sedih. Duduk tak duduk sedih. Pasal apa? Pasal orang lain ada nikmat, ada kekayaan ke, ada kelebihan ke, dia pula susah. Sepatutnya dia seronok lah, kan? Tapi dia susah, tuan-tuan. Ini adalah satu musibah bagi diri dia. Ya, sifat yang tercela dan pelakunya dirundung kesedihan. Dia pula sedih pasal apa? Kan orang lain punya nikmat, dia sedih, tuan-tuan. Ya, kesedihannya bukan kerana musibah yang menimpa dirinya, tetapi, tuan-tuan, harta benda atau keluarganya, tetapi kerana nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ya, jadi kecelakaan tu balik pada diri dia. Jadi orang yang selalu sedih ni, tuan-tuan, umur pendek. Umur pendek. Selalu menanggung masalah, tuan-tuan, umur pendek. Lepas tu orang Islam ni, dia kadang-kadang dia kena cool, tuan-tuan. Pasal tu kita berzikir, kita la haula wala quwwata illa billah. La haula wala, tidak daya upaya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali semuanya aku serah pada Allah. Kita usaha lah, tuan-tuan, tapi bukan semua usaha kita itu boleh keberjayaan. Yang menjayakan atau menggagalkan sesuatu perkara ialah Allah. Kita usaha. Jadi, tuan-tuan, kita serahkan pada Allah. Ini namanya tawakal. Setelah berusaha, yang tensionnya, tuan-tuan, pasal kita usaha, kita ingat kita boleh buat, kita nakkan kejayaan itu. Itu yang tension, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita tak perlu tension. Semuanya kita serah pada Allah. Allah saja yang menjayakan atau menggagalkan. Ya. Dan Allah tidak menyia-nyiakan segala usaha orang beriman. Jangan kita rasa tersia. Tak. Ya, sia-sia aku buat. Tak. Ada manfaatnya, ada kelebihannya, ada keberkatannya yang kita tak tahu, tuan-tuan. Nabi SAW berdakwah, pergi Habsyah tak berjaya, pergi ke Taif tak berjaya. Adakah Nabi Frah, tuan-tuan? Ya, tidak. Dia doa, Allahumma, ya Allah, dengan kehinaanmu, ya Allah, aku usaha dah, tapi yang nak bagi berjaya engkau, kan? Jadi, tuan-tuan, Nabi masih mengharapkan pertolongan Allah. Begitu, tuan-tuan, yang kita ni hidup ujian. Ujian apa? Ujian sejauh manakah kita ini bergantung kepada Allah dengan sebenar-benar pergantungan ataupun tidak. Ya. Jadi orang yang hasad dengki ni, bila orang lain ada nikmat, dia dengki. Ini lagi sakit, tuan-tuan. Mana dia ni memang cari penyakit, tuan-tuan, ya. Yang kedua, iri hati mendorong pada kemaksiatan kepada Allah. Orang hasad dengki ni, dia mendorong diri dia buat maksiat, melanggar perintah Allah. Bila melanggar perintah Allah, makna apa, tuan-tuan? Kita lawan segala perintah Allah. Orang sana, kita lawan segala perintah Allah, tuan-tuan, ya. Sebab itu, tuan-tuan,
Kalau orang bila kita mendorong diri kita kepada maksiat, ingat musibah akan datang. Ya. Saya kena cakap dengan orang lama-lama, dia faham. Ya. Faham tuan-tuan, dia faham bahawa benda maksiat ni tak elok. Kan, bila tak elok, Allah akan beri mudarat pada kita. Mungkin bukan hari ni, bukan dalam masa sekejap, lama. Kan. Sebab itu kita kena muhasabah, mengelakkan diri kita daripada melakukan maksiat. Mengelakkan diri kita daripada melakukan maksiat, tuan-tuan. Kerana mengelakkan diri kita daripada melakukan maksiat itu satu kejayaan, satu keberuntungan. Ya. Kadang-kadang dunia lagi Tuhan tunjuk, tuan-tuan. Orang yang buat maksiat, tuan-tuan, ya, orang yang makan cari duit yang tak elok, cari rezeki jalan tak elok, dunia lagi Tuhan tunjuk. Jangan tunggu akhirat, dunia lagi Tuhan tunjuk dia, tuan-tuan. Akhirnya hidup apa ke dana. Dulu dia kaya, pakai projek banyak, tuan-tuan, rupanya sakau duit orang, rupanya makan rasuah, kaya dah sekejap. Tapi akhir-akhir kehidupan dia, tuan-tuan, jadi kehidupan yang rosak. Kan, anak tak respect dia, isteri tak respect dia, isteri dia ceraikan dia, tuan-tuan. Ya, maka dia macam-macam Allah nak jadikan, tuan-tuan. Ini berlaku di hadapan mata kita, yang seharusnya kita ambil pengejaran. Kita ambil pengejaran, tuan-tuan. Ya, tak azan dulu.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد صلى الله عليه وسلم حسن مقام محمد الذي وعنده إنك لا تخلف الميعاد. Kita sambung lagi contoh ya. Iri hati ya. Iri hati mendorong pada kemaksiatan kepada Allah dengan melanggar perintahnya, melakukan larangannya. Jadi tuan dengan hasad dengki itu dia dorong manusia ini supaya berbuat maksiat, langgar perintah Allah, buat larangannya tuan-tuan. Kerana hasad dengki adalah perbuatan dosa pertama yang dilakukan terhadap Allah. Sekaligus dosa pertama dilakukan kepada Allah. Iblis dengki kepada Adam kerana tidak melaksanakan perintah Allah untuk sujud. Qabil merasa dengki kepada saudaranya kerana menerima korbannya, korbannya tak diterima. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu kita kena jaga diri kita ini jangan terjebak dengan dengki tuan-tuan ya. Pelaku iri hati mempunyai syariat, mendurhakai syariat. Kerana iri hati adalah perbuatan yang dilarang. Bahkan kemaksiatan pelaku iri hati adalah kemaksiatan yang besar dan buruk. Iri hati ataupun hasad dengki itu adalah maksiat yang besar lagi buruk. Kerana maksiat itu dilakukan kerana kebencian pelaku terhadap orang yang didengki. Tuan-tuan, dia bila dah mari dengki tuan-tuan macam-macam. Mula-mula dengki, kemudian dendam. Kemudian lepas dendam tuan-tuan buat apa? Bunuh. Jadi dia tuan-tuan dia ada rentetan dia. Dosa tuan-tuan ni, syaitan ni dia tak akan full stop satu dosa je. Dia pergi langkah yang kedua, langkah yang ketiga. Ya, supaya kita terjebak dengan maksiat tuan-tuan ya. Orang yang hasad dengki akan murka. Orang yang iri hati itu akan murka pada ketentuan Allah. Dah pula Tuhan pula tak kena dia kata. Ya, dia marah pada qada dan qadar Allah. Menentang Tuhannya kerana ia memberikan nikmat kepada orang yang didengki, yang tidak ia suka. Ini bukan kerana biasa, kerana biasa iri hati menyeret seorang murtad meninggalkan Islam. Jadi boleh membawa kepada murtad. Ya, pasal apa? Pasal dia tak puas hati dengan Tuhan. Pasal apa Tuhan bagi orang yang lebih daripada dia tak lebih. Sedangkan kita ni tuan-tuan, Allah bagi kita ni semua sama je. Ada yang senang sikit lagi sikit duit ringgit, tapi susah hati kot lain pula. Mana ada orang manusia yang tak ada masalah tuan-tuan? Semua ada masalah. Cari tuan-tuan, orang ni orang kaya tak ada masalah ke kot? Tak ada masalah. Ya, orang ni ada kedudukan tak ada masalah lah kot? Tak ada masalah. Mana ada orang tak ada masalah kecuali orang gila yang tak ada masalah. Kan? Orang yang tak gila macam kita tuan-tuan sentiasa ada masalah. Inilah disebutlah Al-Quran ya. Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Allah jadikan hidup dan mati kamu itu untuk diuji. Tuan-tuan, untuk diuji. Nabi lagi banyak kena uji. Nabi Ibrahim ya. Walaupun dia digelar sebagai Khalilah, sebagai orang yang dekat dengan Allah, Allah paling sayang, tapi dia orang yang kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tuan-tuan, jadi janganlah kita berdengki pada orang, dia dapat lebih. Mungkin lebih kot lain tapi kurang banyak kot lain tuan-tuan. Jadi semua itu adalah ujian-ujian datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu saja pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat merenung kembali kisah Al-Quran, kisah yang dinukilkan dalam kisah Qabil dan Habil, yang mencerita tentang korban yang Allah suruh mereka berkorban. Mereka berkorban, tetapi ada korban yang diterima dan ada korban yang tak diterima. Sebab itu tuan-tuan, marilah sama-sama sempena dengan hari raya korban tuan-tuan ya, yang lepas kita berusaha, kita berkorban bukan saja pada hari raya, bahkan di luar hari raya pun kita boleh untuk mengorbankan, berinfak, berinfak ya, termasuk di masjid dan di mana saja tuan-tuan. Mudah-mudahan rezeki kita ini diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan ya, sekarang ini untuk pengetahuan tuan-tuan ya, umat Islam yang berada di Palestin tengah diserang ya, di Nablus, di Jenin, di Jenin. Jenin ni salah satu tempat di Palestin. Ya, hampir seminggu lah mereka diserang oleh Israel. Ya, kemungkinan banyak lagi lah pelarian-pelarian yang keluar daripada Palestin, ya, keluar menjadi pelarian, dan tanah-tanah mereka diambil alih oleh Israel Yahudi, tuan-tuan. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada mereka, dan bantulah apa yang boleh bantu. Kami di Aman Palestin sentiasa membuka ya segala derma, segala untuk bantuan kecemasan, ya, bantuan kecemasan di Jenin, di Palestin pada hari tuan-tuan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.